Kenapa? Tujuan hidup ni penting. Tujuan hidup inilah yang menentukan kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup kita. Sekali lagi saya tegaskan bahawa tujuan hidup ni menentukan kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup ni. Kata manusia ni bukan tidak boleh berjaya. Manusia bukan tak boleh berjaya, tetapi hambatan utama, kekangan utama manusia ialah manusia tak tahu apa erti kejayaan yang sebenar. Bila manusia mencari sesuatu yang tidak pasti, bila manusia mencari sesuatu yang dia tidak ketahui, sampai bila pun dia tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha dan yang berbahagia seluruh barisan pengurusan dan kepimpinan Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya hidayah dan taufiknya, Allah telah melunakkan hati kita. Maka dengan kelunakan hati kita itu, ringan kaki kita melangkah ke masjid insya-Allah. Jarak antara rumah kita dengan masjid bukan ditentukan oleh jarak kaki kita, tetapi jarak rumah kita dengan masjid ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hati kita dekat dengan Allah, walaupun jauh kita dapat datang. Tetapi kalau hati kita dekat dengan Allah, walaupun jauh kita dapat datang. Tetapi sekiranya hati kita jauh daripada Allah, walaupun dekat, kita tidak dapat datang ke rumahnya insya-Allah. Pada pagi ini Allah rezekikan kita untuk berada di rumahnya dan juga di dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan ketenangan insya-Allah, mudah-mudahan. Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Pertama, ditawarkan dengan kuasa, yang kedua ditawarkan dengan harta, dan yang ketiga ditawarkan dengan ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Apabila Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, harta dan kuasa juga menjadi miliknya. Dalam nada yang sama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menegaskan bahawa ilmu itu adalah imam, manakala amal itu adalah makmum. Sebab itu dalam perjalanan seorang hamba Allah untuk menjadi hamba Allah yang sebenar, dalam kitabnya Minhajul Abidin, Imam Ghazali menegaskan bahawa tanjakan pertama ataupun fasa pertama yang perlu dilalui ialah dengan fasa menuntut ilmu. Pada pagi ini saya diamanahkan untuk berkongsi satu tajuk yang saya kira sangat relevan dan sangat signifikan dengan nama masjid ni, Al-Mukhlisin, iaitu tentang keikhlasan. Tajuk kita pada pagi ini ialah bagaimana kita nak memburu keikhlasan. Apabila kita bercakap tentang menggunakan istilah memburu, artinya suatu yang kita buru tu suatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Ya, kalau perkara-perkara yang tidak berharga kita tidak kata memburu. Sebab tu kita kata selalu memburu kijang, memburu rusa. Orang tak kata memburu ayam, ya. Dan kita nak tegaskan bahawa bila kita kata gunakan istilah memburu, artinya ada unsur kesusahan, ada unsur kegigihan yang diperlukan dan ada melibatkan pengorbanan. Kerana suatu yang bernilai itu, suatu yang berharga itu tidak akan dapat dengan mudah. Perlu melalui perjuangan, perlu melalui pengorbanan. Jadi saya ingin tegaskan, saya ingin ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bahawa keikhlasan ini suatu yang sangat mahal harganya, dan juga perlu kegigihan, perlu pengorbanan untuk mendapatkannya.
Sebelum kita pergi kepada keikhlasan, izinkan saya sebentar untuk reverse kejap ke belakang tentang tujuan hidup. Kerana nanti keikhlasan dia ada kaitan dengan tujuan. Ya, baik tujuan hidup kita seperti mana yang kita sedia maklum, dua saja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Ya, reason for our existence, kenapa kita ada di atas muka bumi ini, dua saja. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk menjadi hamba-Nya, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, kita perlu jadi baik, manakala sebagai khalifah kita perlu memberi kebaikan. Sebagai hamba Allah, kita perlu jadi soleh. Manakala sebagai khalifah kita perlu muslih. Ya, kita perlu memberi kebaikan dan memperbaiki keadaan lingkungan yang kita hadapi di mana jua. Baik, izinkan saya fokus kepada satu, iaitu tujuan hidup, iaitu ibadah tadi. Dia ada dua, khalifah dan ibadah. Saya fokuskan kepada ibadah. Ya, kenapa tujuan hidup ini penting? Tujuan hidup inilah yang menentukan kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup kita. Sekali lagi saya tegaskan bahawa tujuan hidup ni menentukan kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup ini. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang falsafah ataupun ahli psikologi barat, ya. Nama dia John C. Maxwell, terkenal dalam leadership dan juga management. Dia menegaskan di situ, dia kata manusia ni bukan tidak boleh berjaya. Manusia bukan tak boleh berjaya, tetapi hambatan utama, kekangan utama manusia ialah manusia tak tahu apa erti kejayaan yang sebenar. Bila manusia mencari sesuatu yang tidak pasti, bila manusia mencari sesuatu yang dia tidak ketahui, sampai bila pun dia tak jumpa. Sebab tu masyarakat barat, orang-orang barat, orang-orang yang menolak Islam, mereka teraba-raba dan terkapa-kapa mencari apa erti kejayaan yang sebenarnya, apa erti kebahagiaan ataupun apa erti ketenangan yang sebenar. Subhanallah, bagi kita orang Islam tak ada masalah. Ya, jelasnya dalam Islam, kalau kita mencapai tujuan hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kejayaan kita. Di situ ketenangan kita dan di situlah kebahagiaan kita. Artinya, kalau kita nak bahagia, kalau kita nak tenang, kalau kita nak berjaya, jadi hamba Allah, InsyaAllah. Ya, sebab itu kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup kita sejauh mana kita menjadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya, dengan dalam arti kata yang tepat, insya-Allah. Sebab itu saya sedikit ulang kaji secara sepintas selalu tentang ibadah. Ya, bukan itu maksud saya, tetapi dia ada kaitannya, jadi saya paksa menyebutnya. Yang pertama, ibadah ini terbagi kepada tiga. Pertama, ibadah asas. Ibadah asas ini ta'abudi, perkara yang teras dan asas, iaitu terbagi kepada dua, iaitu mempelajari, memahami serta meyakini rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya. Tidak ada action. Semua soal belief system, keyakinan di dalam. Dan dalam ibadah asas juga yang kedua ialah baru masuk tindakan. Kalau kita benar-benar yakin, syahadah, buktikan dengan kalimah syahadah, buktikan dengan solat, buktikan dengan puasa, buktikan dengan zakat dan haji. Ini yang kata rukun Islam yang 5. Mempelajari, memahami serta mengamalkannya. Rukun Islam yang 5. Ini ibadah asas. Yang kedua, ibadah sunat. Kalau tadi ta'abudi, yang ini taqarrubi. Taqarrubi artinya kita datang dekat dengan Allah, kita buat ekstra dengan Allah. Ya, baik ya, supaya dengannya apa? Ibadah taqarrubi ini, ya, dalam bentuk ibadah sunat ni dua fungsi, dua peranan. Pertama, untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Ya, kalau ibadah asas itu hanya menjelaskan hutang kita dengan Allah. Tetapi dengan amalan-amalan sunat, kita buat ekstra untuk mendapat perhatian, kasih sayang dan cinta daripada Allah. Yang kedua, ibadah sunat ini adalah untuk menampung rompang-rompang ataupun defek, kekurangan dalam ibadah yang asas. Solat 5 waktu itu ibadah asas, tetapi pasti ada kekurangannya.
ditampung dengan ibadah sunat. Puasa bulan Ramadan itu adalah ibadah asas, ditampung kekurangannya dengan puasa 6 dan sebagainya. Baik. Yang ketiga ialah ibadah umum. Ibadah umum ni amal soleh. Seluruh perbuatan kita, seluruh tindakan kita selain daripada ibadah asas dan ibadah sunat, semuanya termasuk dalam ibadah umum. Ini yang dikatakan amal soleh. Baik, untuk satu ibadah itu diterima, ada dua syarat yang paling asas. Saya ingin berkongsi, bukan nak mengajar, tetapi lebih kepada nak mengajak, kita nak mengingatkan perkara-perkara yang kita sudah tahu, tetapi kadang-kadang kita alpa dan terlupa. Dua syarat. Syarat yang pertama ialah ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah ini adalah ghayah. Ghayah artinya tujuan. Apa saja yang kita laksanakan, sama ada ibadah asas tadi, ibadah sunat ataupun amal soleh, kerja buat kita, perniagaan kita, kerja kita di swasta ataupun apa saja yang kita buat boleh jadi ibadah. Pertama, tujuannya adalah untuk mendapat keridhaan Allah. Itu tujuan, kerana Allah, lillah. Yang kedua, mestilah mengikut ataupun ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saya simpulkan, untuk suatu perkara itu jadi ibadah, kena menempuh dua I. I yang pertama ikhlas kerana Allah, itu tujuan. I yang kedua ialah ittiba ataupun mengikut dengan bersungguh-sungguh jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu jalan. Tujuan dan jalannya. Tujuannya kerana Allah, jalannya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita rumuskan dalam syahadatain. Syahadatain ni artinya dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu ghayah. Itu tujuan. Tidak ada Tuhan yang kita sembah, kita abdikan diri melainkan Allah, dan yang kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Ini adalah manhaj ataupun jalan. Jadi kita pada pagi ini hanya fokus satu bab saja, iaitu tentang keikhlasan. Ikhlas itu daripada dua perkataan. Yang pertama khalas, yang pertama khalis. Khalas tu apa? Tak ada apa-apa, kosong. Orang Kelantan kata tak ada stabuk, tak ada apa-apa lah. Maksudnya ikhlas itu kosong, tidak ada apa-apa melainkan Allah saja dalam hati. Yang kedua khalis. Khalis adalah suci, murni. Jadi dalam hati orang yang ikhlas tidak ada apa-apa, suci murni, yang ada Allah sahaja. Jadi inilah syarat utama ikhlas, yang dikata untuk kita, syarat utama untuk diterima satu ibadah. Tak kiralah ibadah asas ke, ibadah sunat ke, ataupun ibadah umum. Baik, berkaitan dengan ini, saya ingin membawa 3 cerita untuk melihat bagaimana pentingnya keikhlasan ini. Satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah dan bertanya satu soalan. Para sahabat ini mereka tidak sembunyi rasa hati mereka kepada Rasulullah, dan mereka nak bertanya soal hati. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku beribadah, ketika aku membuat kebaikan, di samping aku mengharapkan keridhaan Allah, tapi pada masa yang sama aku juga mengharap penghargaan daripada manusia." Ini sahabat ni dia bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membuat kebaikan, sedekah ke, dan apa-apa saja kebaikan yang dia buat, di samping dia mengharap keridhaan Allah, pada masa yang sama dia juga mengharap penghargaan daripada manusia." Apa status dia? Apa status ibadah itu? Apakah ibadah itu diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sebab ni soalan hati. Rasulullah terdiam, kemudian turunlah ayat surah Al-Kahfi, ayat yang ujung-ujung. Selalu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maksudnya siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Tetapi di hujung itu ditegaskan,
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada syirik ataupun persekutuan dalam ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jawapan kepada pertanyaan sahabat itu, ibadah itu tertolak. Ibadah itu tertolak. Kalau kita ada mengharapkan keredaan Allah, pada masa yang sama nak juga penghargaan daripada manusia, itu syirik. Tetapi bukan syirik dalam akidah, tetapi syirik dalam ibadah. Sama ada riak, iaitu mempamerkan ibadah itu untuk penghargaan orang lain. Yang kedua, sama ada ujub, kita rasa ibadah itu kita bangunkan dengan kekuatan kita, bukan dengan izin Allah. Dan yang ketiga, yang dikatakan sum'ah, suka mendengar puji-pujian daripada orang lain, maka ibadah itu tertolak. Itu satu. Jadi yang kedua, cerita yang kedua, kalau kita tengok di dalam hadis Bukhari, panjang cerita ni, berkaitan dengan seorang wanita Bani Israel, seorang pelacur. Pada satu ketika, cerita ni masyhur, saya ulang kerana dia ada kaitan dalam konteks kita dalam cerita ini. Wanita pelacur Bani Israel ini, dia lalu di padang pasir, kemudian dia minum daripada satu tempat atau bekas air. Maka waktu dia naik daripada tempat itu, kelihatan seekor anjing sedang kehausan. Maka wanita tadi turun balik, buka kasurnya, cedok air dan bagi minum kepada anjing itu. Perbuatan kebaikan yang dibuat oleh wanita itu kecil saja, tak berapa banyak, hanya setitis air, berapa titis air. Dan kebaikan yang dibuat itu tidak mengambil masa yang lama, mungkin 1-2 minit saja. Dan kebaikan dibuat itu kepada binatang yang mughallazah, anjing. Tetapi Allah menilai besar, hingga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada wanita itu, hingga wanita itu bertukar menjadi wanita yang solehah dan akhirnya mati, masuk ke dalam syurga. Asbab perbuatan yang sedikit tadi. Apa rahsianya? Rahsianya ialah, kalau kita lihat dalam hadis Qudusi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa lahir kita, tetapi apa yang Allah lihat ialah hati dan amalan kita. Walaupun wanita tadi membuat perbuatan yang kecil, tetapi tidak ada CCTV, tidak diviralkan dan sebagainya, tapi dia buat benar-benar dari hati dia. Dan Allah menilai hati. Bila Allah menilai hati, satu amalan yang kecil boleh menjadi besar kalau ikhlas. Tetapi kalau amalan yang besar sekalipun tetapi tidak ada ikhlas, menjadi kecil di sisi Allah. Jadi ini penting, soal hati. Dan soal hati ini berkaitan dengan soal ikhlas. Satu ketika diceritakan di dalam kitab, seorang ulama. Ulama ini profession dia ialah tailor, pembuat baju, pembuat baju, pakaian. Jadi datang seorang klien, minta dia buatkan baju dia. Setelah diukurnya, dia pilih material baju dan sebagainya, kemudian seminggu ataupun beberapa hari kemudian baju dah siap. Bila baju dah siap, pelanggan datang nak ambil baju, tengok baju dah siap, pergi fitting room, pergi tempat untuk try, untuk cuba. Bila masuk, sesuai betul, ngam-ngam, tangannya, lengannya, bahu. Tetapi bila nak buka semula, bawah ketiak, minta maaf saya sebutkan, bawah ketiak, baju itu ada lubang kecil. Maka dia pergi kepada ulama yang menjadi tailor tu, dia reject. Dia kata tak boleh terima kerana ada lubang kecil. Waktu tu ulama tu menangis. Menangis kenapa? Dia kata betapa manusia sikit cacat pun ditolak, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita. Bukan baju kita yang koyak, tapi hati kita yang koyak kerana tidak ada keikhlasan. Jadi ini suatu yang sangat sukar. Kerana saya katakan ikhlas adalah syarat untuk diterima ibadah. Dan ibadah adalah syarat untuk kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Artinya kalau tidak ada ikhlas, tertolak ibadah dan tidak akan ada bahagia, tidak akan tenang, tidak akan ada kejayaan dalam hidup kita. Sebab misi beribadah gagal. Kenapa? Nilai trustnya itu ikhlas. Sebab itu kalau kita
tidak ada keikhlasan, ya, kita tersasar pada tujuan, ya, tidak akan ada bahagia, tidak akan ada ketenangan. Ya, pen ini dibuat untuk menulis. Selagi saya gunakan pen ini untuk menulis, selagi itu pen ini akan dalam keadaan baik. Tapi kalau pen ini saya gunakan untuk hammer, ketuk, cocok ataupun saya lontar ke dinding, pen ini akan rosak. Kenapa pen ini akan rosak? Sebab dia digunakan bukan dengan tujuan, dia diciptakan. Begitu juga manusia. Manusia diciptakan untuk jadi hamba Allah. Selagi dia menjadi hamba Allah dalam arti kata yang sebenar, iaitu ikhlas, maka dia akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan dan kejayaan. Tetapi kalau dia tidak ikhlas, artinya ibadah itu sudah tersasar, maka waktu itu seperti mana pen yang digunakan salah guna, maka manusia tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi ini penting. Subhanallah, kenapa ikhlas ni penting? Tengok ya, dikatakan ya di dalam mafhum sebuah hadis, ikhlas ni rahsia dalam rahsia Allah. Ikhlas ini rahsia dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu rahsia. Malaikat-malaikat, Raqib dan Atid, ya, malaikat-malaikat mencatat amalan. Tapi soal hati itu dengan Allah. Sebab itu dalam mafhum sebuah hadis, ada orang yang qari, ada orang yang mujahid yang mempertaruhkan nyawa, ada orang yang dermawan yang mengorbankan harta, catatannya banyak, sudah diiring untuk ke syurga, tetapi Allah kata giring dia ke neraka. Kenapa? Walaupun buku catatan amalnya nampak, tetapi Allah menilai hatinya. Malaikat tidak tahu, kerana rahsia dalam rahsia Allah. Subhanallah, rahsia dalam rahsia Allah. Justru pada pagi ini, contoh ya, saya berada di depan ini bercakap tentang ikhlas. Walaupun saya cuba benar-benar ikhlas, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, cuba juga ikhlas ketika mendengar ilmu ini, tetapi hakikatnya saya tak tahu saya ikhlas atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan juga tak tahu ikhlas atau tidak. Yang tahu Allah, kita tak tahu. Justru kalau kita sendiri tak tahu kita ikhlas atau tidak, bagaimana kita tak tebak, bagaimana kita tak teka, bagaimana kita nak tuduh orang lain tak ikhlas. Betul? Ini dalam masyarakat selalu terjadi ini, okay? Kadang-kadang kita komen dalam Facebook, dalam Instagram kita dan sebagainya, ikhlas ke tu dan sebagainya, ini riak apa sebagainya. Subhanallah, ini soal hati, ya? Kadang-kadang kita mudah saja, saya nampak gaya jalan, gaya cakap dia pun tak ikhlas. Subhanallah ya, kalau ya, kita tak tahu diri kita ikhlas atau tidak, apatah lagi kita nak tahu orang lain. Jadi soal orang buat kebaikan kita raikan, seorang orang buat kebajikan kita raikan. Ikhlas atau tidak, serahkan kepada Allah, ya? Jangan risau dengan riak orang lain, risau dengan riak kita, ya? Jadi selalunya kita selalu orang tu ikhlas atau tidak, jadi kita perlu risaukan keikhlasan kita. Baik, mafhum hadis tadi kita lanjutkan. Ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah. Allah akan beri kepada orang yang Allah sayang. Rupa-rupanya bila Allah sayang seseorang itu, Allah bagi ikhlas, ya? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita harta, bagi kita rupa, bagi kita kaya, ya, bagi kita kuasa, belum tentu Allah sayang. Belum tentu. Hari ini kalau kita dapat harta ataupun kita naik pangkat berkaitan dengan kuasa dan sebagainya, oh ini tanda Allah sayang, belum tentu. Kerana orang yang Allah benci pun Allah bagi kuasa juga. Qarun dan juga Fir'aun dan juga Namrud diberi kuasa oleh Allah, tapi itu laknatullah, Allah benci dia. Kalau kita kata kita dapat harta, rumah kita yang agam, ya, kereta kita yang baik dan sebagainya, oh ini tanda Allah sayang, belum tentu. Qarun juga Allah bagi harta, ya. Kalau wajah kita cantik, sekarang orang subhanallah tergila-gila nak cantik, nak putih dan sebagainya, rupa tu, sebab tu produk-produk tentang kecantikan laku betul. Orang merasakan orang yang bahagia hidup di dunia ni orang yang cantik, tetapi tidak. Orang yang bahagia, tenang, dia adalah orang yang baik. Berusaha untuk jadi orang yang baik tu lebih utama nak jadi orang yang cantik, tetapi tidak. Tetapi orang yang cantik, kita tengok di dalam Al-Quran siapa dia? Ya, Abu Jahal dan juga isterinya Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah ratu cantik. Abu Jahal juga seorang yang segak, ya, di dalam riwayat mengatakan. Tetapi di mana Qarun?
di mana Namrud, di mana Firaun dengan kecantikan, dengan kuasa, di mana Ummu Jamil dengan wajahnya yang rupawan, semuanya ke neraka. Jadi sebab itu kalau Allah bagi harta, Allah bagi kuasa, belum tentu, ya. Tetapi tidaklah pula Islam ni anti ataupun tak menolak kita ada harta, kita ada kuasa, dengan syarat ya suatu yang lebih penting dijadikan ibadah, dan intipati ibadah itu ialah ikhlas. Tidak salah kaya kalau ikhlas, nanti kita jadi Abdul Rahman bin Auf, jadi Uthman bin Affan. Ya, tidak salah kita cantik, ya, kalau ikhlas kita akan menjadi Nabi Yusuf, ya, dan tidak salah kalau kita ada kuasa, nabi-nabi juga, ya, seperti mana Nabi Sulaiman, seperti mana Nabi Daud, seperti mana Nabi Muhammad, seorang penguasa, seorang pemerintah, tidak ada masalah. Tetapi yang penting ialah ikhlas. Baik, saudara-saudari yang kasih sekalian, kenapa ikhlas ni penting? Ada 3. Kenapa ikhlas ni penting? Pertama, seperti mana yang saya katakan tadi, ikhlas ini syarat kepada kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan. Saya nak elaborate sikit, saya nak penjelaskan sikit. Kenapa orang yang ikhlas bahagia? Kerana orang yang ikhlas hanya ada satu Tuhan dalam hidupnya. Dia tak banyak Tuhan-Tuhan, quote and unquote, dalam hidupnya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi, dia berkata, masalah manusia daripada dulu sampai sekarang bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi masalah manusia dari dulu sampai sekarang ialah terlalu banyak Tuhan. Sebab tu perjuangan para rasul, kalau kita lihat, bukan menghapuskan atheism, bukan menghapuskan soal tak percaya pada Tuhan, bukan. Perjuangan para rasul ialah menghapuskan syirik. Syirik bila, ya, ada Tuhan yang disembah, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Bila kita banyak Tuhan-Tuhan yang lain, ya, sama, kalau dalam akidah tertolak, kalau dalam ibadah kita akan jadi susah dalam hidup ini. Sebab tu dikatakan ikhlas itu bebas. Ikhlas itu bebas. Ya, tetapi kalau orang tidak ikhlas, dia sentiasa nak mengharap penghargaan daripada manusia, ya, nak please, nak sukakan hati orang ni, nak sukakan hati orang ni, nak satu, akhirnya kita akan ada masalah. Saya pernah, ya, terbaca, ya, satu penegasan daripada seorang tokoh yang berjaya. Orang bertanya kepada dia, apa rahsia kejayaan? Dia kata, saya tak tahu rahsia kejayaan, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Bila ditanya apa dia rahsia kegagalan, cuba menyukakan hati semua orang, kita akan gagal. Jadi apabila kita, ya, dalam hidup ini, yang paling penting orang mendefinisikan hidup adalah seni membuat keputusan. Seni membuat keputusan. Dalam masa 24 jam, mengikut pakar-pakar psikologi, dalam masa 24 jam seorang manusia membuat 200 keputusan. 200 keputusan. Daripada tadi bangun tidur, ya, kita nak bangun pukul berapa, ya, kita nak pakai baju apa, kita nak datang masjid atau ini keputusan-keputusan dalam hidup kita. 200. Dan mereka menegaskan bahawa orang yang berjaya ialah orang yang dapat membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Kalau boleh buat keputusan dengan tepat dan cepat, berjaya. Kalau buat keputusan tepat tapi lambat, gagal. Kalau buat keputusan cepat tapi tak tepat, gagal. Subhanallah, rahsia untuk kita dapat buat keputusan dengan tepat dan cepat ialah ikhlas kepada Allah. Ada satu je. Solat ni Allah redha atau tidak? Redha, terus je buat, betul. Tapi kalau kita nak pakai baju pun susah kadang-kadang. Seorang wanita nak pergi bekerja, ini wanita yang berkejaya lah, buka almari baju, ada 30 buah baju. Baju yang pertama saya pakai, okey, tapi suami tak suka. Yang kedua, suami suka, saya pula tak suka. Yang ketiga, saya suka, suami suka, bos tak suka. Keempat, kan susah tu nak pilih tu sebab banyak parameter, banyak apa ni. Tetapi kalau dia kata baju yang pertama tutup aurat, bersih, terus pakai, betul, mudah buat keputusan. Sebab itu dalam hidup, kalau kita memburu kecintaan Allah, cinta-cinta yang lain akan datang. Sebab tu dalam hadis, ya, jelas, apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan menitahkan atau memerintahkan malaikat Jibril untuk
menyeru semua manusia supaya mengasihi orang itu. Artinya kalau kita memburu cinta Allah, cinta-cinta yang lain datang. Tetapi kalau kita memburu cinta manusia, cinta Allah dah tentu tak dapat. Cinta manusia pun belum tentu dapat. Tak dapat. Jadi pertama, kita jadilah hamba Allah yang ikhlas, kerana pertama apa dia? Kita akan tenang, akan bahagia dan juga akan berjaya dalam hidup. Kita bebas, senang dalam hidup, tenang. Ada satu Tuhan saja dalam hidup. Yang kedua, kenapa kita pentingkan ikhlas? Kerana yang kedua, ikhlas adalah perisai kepada tipu daya syaitan. Perisai kepada tipu daya syaitan. Syaitan boleh tipu orang yang banyak amal. Syaitan boleh tipu orang yang banyak ilmu, seperti mana Bal'am bin Ba'ura tertipu. Seperti wali-wali Allah yang ada juga yang tertipu. Kalau kita hanya banyak Syekh Barsisa tertipu. Itu wali Allah tingkat tinggi itu, Syekh Barsisa. Bal'am bin Ba'ura, ini orang alim dalam kisah Nabi Musa AS. Kenapa tertipu? Dia banyak amal, dia banyak ilmu, tetapi tidak ada jaminan orang yang ada ilmu, orang yang banyak amal tidak tertipu oleh syaitan. Yang ada jaminan di dalam Al-Quran, illa mufasun, kecuali orang yang ikhlas. Itu saja yang tak boleh ditipu oleh syaitan. Macam mana kita nak lawan syaitan? Syaitan, walaupun dia musuh yang nyata, innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, tetapi tipu daya dia sangat licik. Dan dia mempunyai pengalaman yang luas. Bayangkan, iblis yang menyebabkan nenda kita, Siti Hawa AS dan datuk kita Nabi Adam AS terkeluar daripada syurga dengan tipu daya mereka, sampai sekarang dia masih hidup lagi. Bayangkan pengalaman dia. Syaitan nampak kita, kita tak nampak syaitan. Kalau bertembung dua peninju, satu ditutup mata, satu dibuka mata, tentu yang buka mata akan mengalahkan peninju yang tutup mata, betul? Jadi kita tidak akan mampu melawan syaitan. Sebab itu di dalam Al-Quran, kaedah melawan syaitan ialah fasta'iz billah. Fasta'iz billah artinya berlindung dengan Allah. Jangan lawan dia, tetapi berlindung dengan Allah. Itu caranya. Seperti mana kita dikejar oleh anjing yang ganas, kata Rottweiler ke Bulldog ke, tak mampu kita nak lawan anjing ni, tapi dekat ataupun panggil tuan punya anjing. Jadi anjing ni panggil. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Syekh Fahmi Zamzam ketika mengikuti kuliah dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia kata, apa hikmah, kenapa Allah cipta syaitan? Kenapa Allah cipta syaitan? Dia tanya, kita pun terdiam. Dia jawab, Allah cipta syaitan supaya manusia ni semakin kuat bergantung kepada Allah. Betul? Allah cipta syaitan supaya kita makin kuat bergantung kepada Allah. Subhanallah, bila ada ancaman, bila ada cabaran, kita makin kuat untuk bergantung, untuk cari pertolongan pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lemah, bergantung kepada Allah, kita akan gagah kerana Allah Maha Gagah. Betul? Jadi di situ selalu diungkapkan, when God is your friend, who is your enemy? When God is your friend, who is your enemy? Betul kan? Jadi kita takkan mampu lawan syaitan. Kalau kita nak bersandarkan kepada kekuatan kita, bahkan lindung dengan Allah. Satu lagi, syaitan ni macam anjing. Dia tertarik kepada tulang. Kalau kita bawa tulang, sentiasalah anjing ni akan kejar kita, campakkan tulang itu. Jadi anjing takkan datang lagi sebab tak ada daya tarikan yang ada pada kita untuk dia datang. Apa tulang yang disukai oleh syaitan di dalam diri kita, pada diri kita? Sifat mazmumah. Itu je lah. Sifat mazmumah itu tulang-tulang yang menarik syaitan datang ke. Pintu yang menyebabkan syaitan boleh masuk. Pintu marah, kita marah, syaitan datang menguasai. Pintu hasad, tak boleh tengok nikmat orang lain, nak cuba hilangkan nikmat orang lain dengan lisan dan juga tindakan. Betul? Hasad, dengki, pemarah, bakhil, itu pintu syaitan. Sangka buruk, itu pintu syaitan. Jadi kalau kita lawan mazmumah, yang mazmumah itu datang daripada hawa nafsu, sebab itu syaitan tidak akan dapat mengalahkan kita.
kalau pintu mazmumah sudah ditutup kerana kita melawan hawa nafsu. Inilah penjelasan ulama kenapa yang dikatakan, ada ulama kata yang dimaksudkan syaitan itu dirantai pada bulan puasa ialah kerana apa? Sedikitnya makan menyebabkan aliran darah ataupun dalam diri menjadi sempit, yang mana syaitan tidak boleh masuk kerana masuknya syaitan ke dalam diri kita melalui aliran darah yang pergi kepada sifat-sifat mazmumah kita yang buka. Jadi ikhlas, insya-Allah kita dapat mengatasi tipu daya syaitan. Yang ketiga, ikhlas adalah ibu kepada sifat-sifat mahmudah. Ibu kepada sifat-sifat mahmudah. Maksudnya kalau ada ikhlas, insya-Allah sifat-sifat mahmudah yang lain datang. Sifat pemurah datang, sifat pemaaf datang, sifat qanaah datang, yang lain-lain. Ini kalau dalam bahasa orang putih dikata core values. Core values ni nilai trust. Nilai trust contohnya dalam pentadbiran dengan kepimpinan ialah integriti. Kalau ada integriti, dia ada kerja, komitmen akan datang, yang lain-lain akan datang. Jadi di dalam Islam, nilai trust ialah ikhlas. Bagaimana ikhlas menjana sifat pemurah? Contoh, daripada ikhlas boleh timbul orang yang ikhlas merasai harta ni bukan anugerah, tetapi harta adalah amanah. Dia bukan milik harta ni, dia hanya peminjam saja. Boleh faham Jadi apabila dia tahu hakikat ni dengan keikhlasan dia kepada Allah, dia tahu harta ini bukan anugerah tetapi hanya amanah untuk disalurkan kepada yang lain, dia boleh jadi pemurah. Ikhlas menyebabkan kita jadi pemaaf. Orang yang ikhlas, dia akan menumbuhkan sifat mahmudah itu jadi pemaaf. Kenapa? Bila orang mengharapkan keampunan daripada Allah, dia mudah memaafkan manusia. Sekali lagi saya tegaskan dengar betul-betul kita akan mudah memaafkan kesalahan orang kalau kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam peristiwa hadisul ifki, yang mana Siti Aisyah Ummul Mukminin difitnah melakukan perkara yang tak baik dengan seorang sahabat. Fitnah itu diviralkan waktu itu, dan termasuk yang memanjangkan fitnah itu ialah kalangan sahabat sendiri. Dan oleh kerana Siti Aisyah ini, ayahnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya dan pemurah. Dia menyara keluarga-keluarganya yang miskin. Termasuk dengan seorang yang dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar ialah Mistah, seorang yang rapat. Tapi saudara ini, walaupun dia dibiayai hidupnya, disara hidupnya oleh Sayyidina Abu Bakar, dia juga terlibat dalam menyebarkan fitnah lama, sehingga Allah datangkan jawapan dengan firman dan dengan firman-Nya dan membersihkan Siti Aisyah. Bila bersih je confirm, Allah Subhanahu Wa Taala kata Siti Aisyah tidak terlibat. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan menyara lagi hidup Mistah ni yang telah terlibat dalam peristiwa hadisul ifki ataupun menyebarkan fitnah. Sayyidina Abu Bakar bawa itu marah. Kalau dulu sebelum itu dia tak tahu betul atau tidak, tapi bila Allah dah confirm Siti Aisyah bersih, tidak terlibat, dia kata tak bagi makan lagi, tak nak bagi lagi saya. Datang teguran Allah kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah kamu tidak mau keampunan Allah dengan memaafkan kesalahan manusia? Jadi subhanallah, ikhlas akan menyebabkan kita dapat jadi prasangka, kita sangka baik, kita qanaah, kita pemurah, kita pemaaf dan sebagainya. Itu yang ketiga. Baik, ada lagi 2 atau 3 minit saya dibagi sampai 7.15 atau 7.20. Tidak, saya ambil tengah-tengah 7.17. InsyaAllah saya kata. Bagaimana kita nak buru ikhlas? Kita dah tahu dah dia sangat bernilai. Kenapa saya gunakan, saya mulakan dengan kenapa, baru bagaimana. Penting dalam hidup kalau orang dah tahu betul soal kenapa, dia akan tahu bagaimana dengan sendirinya. Boleh faham Bila kita dah ada motif yang kuat, kenapa, insya-Allah yang bagaimana mudah. Jadi di sana ada hadis riwayat Baihaqi, dengar Saya nak
gandingkan hadis yang saya akan baca mafhumnya ini dengan hadis yang ikhlas itu rahsia dalam rahsia Allah. Allah bagi kepada orang yang Allah sayang. Ya. Dalam hadis riwayat Baihaqi ini mafhumnya begini. Allah sayang seseorang hamba yang mana apabila hamba itu melakukan satu pekerjaan, dia melaksanakan pekerjaan itu dengan itqan, ya. Allah sayang seseorang tu apabila dia melakukan satu pekerjaan, tak kiralah ibadah asas ke, ibadah sunat ke, ibadah umum ke, tetapi dia melaksanakan dengan itqan. Itqan itu apa? Kalau dulu cuba disamakan dengan tekun, tapi tekun tidak dapat menceritakan ataupun menggambarkan yang sebenarnya. Kita katakan memperelokkan kerja. Bila kita memperelokkan kerja kita, walaupun kerja itu ataupun amalan kita berkaitan dengan hablum minan nas, tapi Allah sayang. Contoh, seorang isteri yang memperelokkan, betul-betul dia melaksanakan kerja dengan peranannya sebagai isteri. Waktu itu suaminya sayang pada isteri itu. Tidak, bukan saja suami itu sayang, tetapi Allah sayang kepada isteri itu. Kalau seorang pekerja, dia melaksanakan kerja dengan itqan, dengan memperelokkannya, dengan efektif, dengan efisien, dengan etik, ya, dengan ilmu, kemahiran, skill, hard skill dan soft skill yang tinggi. Waktu itu majikan kata aku sayang kepada kamu. Tidak, bukan saja dia disayangi oleh majikan, tetapi Allah sayang kepada. Jadi itqan ini productivity dan quality dalam suatu pekerjaan bukan berkaitan dengan nilai komersial, tetapi nilai agama saja. Jadi mulai sekarang marilah kita berfikir secara terbalik. Betulkan mindset kita tentang ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak kerja baik. Jangan nak tunggu ikhlas baru sembahyang kita baik. Jangan tunggu ikhlas supaya puasa kita puasa orang saleh. Jangan begitu. Tetapi bersembahyanglah sungguh-sungguh, buat dengan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan ikhlas. Ya, puasa tahun ini niatkan betul. Bukan nak puasa dapat minal ju' wal atasnya, dapat lapar dahaga je. Tapi puasa kali ini nak betul-betul nak tahan panca indera kita, pandangan kita, pendengaran kita, jadi orang puasa orang soleh sekurang-kurangnya. Betul. Yang kita melaksanakan puasa ini ikhlas atau tidak, itu urusan Allah. Tetapi urusan kita buat yang terbaik. Mari. Sehingga dikatakan Siti Aisyah ketika dia nak keluarkan dinar ataupun dirham untuk diberikan derma, dia akan menyapu dinar dan dirham itu dengan minyak wangi. Siti Aisyah, dia nak bagi dirham dalam sedekah, sapu dengan minyak wangi. Orang kata, kenapa disapu oleh minyak wangi? Aku memberinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Boleh faham? Artinya terbaik. Macam kita sekarang kenal lah. Kalau buka wallet yang kita nak bagi dekat dekat masjid atau sebagainya, kita tengok duit yang tak kumut-kumut, duit yang betul-betul je lah bagi. Yang itu yang terbaik. Betul lah. Apa saja kita nak bagi gitu. Ini tak, duit ini nak rosak, yang inilah kita bagi masjid. Betul lah. Jadi ini mindset kita berfikir. Jadi ubah ya. Jangan tunggu khusyuk untuk solat, tapi solatlah betul-betul supaya sampai khusyuk. Jangan tunggu jadi baik untuk lakukan kebaikan, tapi lakukanlah kebaikan untuk jadi baik. Jangan tunggu jadi solehah untuk tutup aurat, untuk kawal pandangan, untuk kawal hati. Jangan tunggu solehah untuk tutup aurat, tapi tutuplah aurat untuk menjadi solehah. Berfikir secara terbalik. Sekian wabillahi wallahu alam. Sekiranya ada kebaikan itu datang daripada Allah, terimalah. Pasti ada kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dan maaf ya. Mudah-mudahan kita diberkati pada bulan Syaban ini, dan insya-Allah kita diberi rezeki ya untuk benar-benar bertemu dengan Ramadan. Dan anggaplah Ramadan yang kita akan bertemu nanti adalah Ramadan yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita akan buat yang terbaik. Sekian wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.